berjuang menabur bakti dan budi, menghibur kesunyian diri, menyampai kabar berita. Hikmat kami untuk semua. TV3 rangkaian Anda, pembawa warkah berita. ramah mesra bersama dengan senyuman, mengisi yang terkini. Hiburan sensasi di TV3. Hikayat pembangunan dan mengira bangsa yang di desa dan di kota sama-sama gerak. TV3 datang akan terus bersamamu, bangun raya jembatan aman harmoni. TV3 bersedia akan berdiri membela semi, kira bangsa dan agama tujuh bangsa. TV3 rangkaian Anda, pembawa warkah berita. Weh, saya part-part yang tu paling yang saya kenang daripada dulu sampai sekarang lah. Ui, maksudnya Part yang Amy Search tahu. TV3. Daripada saya kecil sampailah saya besar, memang part tu yang paling saya ingat. Dan Alhamdulillah sebenarnya kita dah menyambut ulang tahun yang ke-36. 36. Masya Allah. Tapi saya percaya Muaz lagi muda daripada tu, betul? Tak, kita sebenarnya sama bahaya. Macam mana saya lahir, saya boleh tengok TV3. Okey, 84, 1 Jun 84. Dan saya pun lahir 84. Alhamdulillah kalau kita tengok TV3 dah 36 tahun ni, Ya. cukup hebatlah. Macam-macam revolusi yang telah pun dilakukan. Betul. Kita tengok pun tadi yang menyanyikan pun sebenarnya satu generasi yang cukup luar biasa, kekal dalam industri sepanjang lebih daripada 30 tahun rasanya kan. Betul. Luar biasa bagi saya, kita tengok ni tengok Awi, tengok Jamal Abdullah, suara-suara dia orang lain dan kita macam lamanya dia orang ni. Dahsyat. Okey, apa-apa pun dalam ulang tahun yang 36 ni kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun menonton TV3 dari dulu sampai sekarang. Dan Alhamdulillah kalau kita tengok di depan kita ni ada kek untuk sambutan yang ke-36. Yeah. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Anis Bakery. Dan kita kan Anis Bakery pun juga menyediakan telah buat kek untuk Istana Negara. Ini bermakna dia memang hebat dalam pembuatan kek. Kalau kita tengok pun memang cantik dan of course sedap lah nanti Ya, jadi siapa yang menonton ni kita nak makan lepas ni lah. Sebab apa kita nak cuaca cek dululah. Koko siapa yang akan melihat nak buat kerja pada hari ini, pada hari Ahad, jom kita lihat sekitar di Kuala Lumpur macam mana. Nampaknya cerah. Betul, cerah tak? Cerah Cerah sikit. Ya, okey. Jadi kita nak lihat pula bagaimana keadaan seterusnya untuk anda yang berada di kawasan seterusnya di Shah Alam. Dijangkakan cerah. Alhamdulillah sebab dah beberapa hari di Lembah Kelang ni memang hujan je kan. Betul. Tapi tengok belah Ipoh pula naik ke utara diramalkan ribut petir. Tapi sekarang ni sebenarnya Muaz tak silap saya dia sedang beralih monsun tak silap. Dah menjelang Jun ni dia nak sama ada nak hujan ke apa ke kita akan lihatlah. Tapi itulah belah Utara nampaknya tadi memang semua mendung, hujan dan ribut petir lah. Kalau belah saya duduk kat Bangi kan Muaz kan, ada hujan juga, ada yang panas jugalah. Tapi insya-Allah tak ada masalah untuk siapa yang akan hari ini nak bekerja ke nak keluar. Ada yang nak beraya lagi ke? Beraya sama-sama je lah kot. Kita-kita je kot. Sebab kita tak boleh dah. Yang raya pertama tu je dibenarkan untuk keluar. Betul. Untuk raya yang ni. Lain-lain tu bahayalah kalau anda pergi di salah tempat ataupun mungkin dia dapati bersalah, anda mungkin boleh dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. RM1,000, betul. Kan? Kalau tak jaga SOP tu, jadi kita berada dekat rumah, kita
masak makanan menu raya, kita sendiri yang makan. Uish, Ha. masak menu sendiri Betul. tu. Dah 15 Syawal hari ni kan? Ha. Rindu tak pada lemang? Rindu. Ha. Rindu lemang tu pula dengan hari tu pun sebenarnya sayang pula ada lemang tu basah pula kan. Ha. Tapi dia kata tak apa bang, kami nak masak juga untuk abang special sikit sebab apa? Raya PKP lain macam. Yeah. Betul. Okey, jadi apa-apa pun kalau kita tengok dalam PKPB ni yang bersyarat ini, alhamdulillah kita berjaya mengharungi bersama-sama dan pastinya kita menantikan juga apa yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari inilah. Ya, adakah PKPB ni akan diteruskan betul. ataupun tidak. Tapi kan dalam kita PKPB tu macam-macam program yang kita buat, aktiviti kita dan ada juga dari JKKN, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia telah melaksanakan pertandingan seni dalam tarian kategori Cipta Lagu Raya yang bermula pada 15 April hingga 30 April 2020. Banyaknya yang kita siapa yang telah menyertai, dia ramai yang sebenarnya seramai 113 penyertaan dan yang telah diterima oleh JKKN sepanjang tempoh. Jadi pemenang bestnya siapa yang join, siapa yang memberikan contribution kepada pertandingan ini dapatlah wang tunai. Juaranya RM1,000, 800. Lepas tu tempat ketiga pun dapatlah sijil penyertaan. Tapi siapa kalau nak saksikan, kita ada sediakan video dia, paparan dia. Jom kita saksikan terus. Ni yang pemenang-pemenang dia. Pemenang-pemenang dia. Jom. Ada yang suka rendang, ada suka ketupat, bermacam juadah kuih-muih tersedia di hari raya. Jauh atau dekat, semua berbakat, kumpul menyambut Aidilfitri. Raya, 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 selamat hari raya. Kami ucapkan kepada sanak saudara. Raya, 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 selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama kita. Ibu, ayah, menyambut hari bahagia. Di hari raya kita bersama, alangkah gembiranya. Ibu, ayah, kini kau telah tiada. Masa yang kita lalui bersama, ingin aku kecapi. Sekali lagi ku cium tanganmu, kau kucup dahiku. Tuhan kirimkanlah kemaafanku ini, kau berkatilah mereka. Raya tahun ini 2020, 1 Syawal kita berbeza. Tiada kunjungan tetamu, sanak saudara serta keluarga tercinta. Jangan bersedih, kita tetap raya, kita tetap raya. Kosong jalan raya, kita tetap raya, kita masih raya. Hari ini raya, selamat hari raya. Kita tetap raya, kita tetap raya, selamat hari raya. Kita masih raya. Baik, itu dia kreatif. Tahniah kepada semua, lagu raya yang sedap didengar. Betul. Ya, walaupun dalam tempoh kita berada di rumah, tengok macam mana kreatifnya pemenang-pemenang ni. Jadi tahniah kepada juaranya Nur Masyidayu, naib juara Hadi Hassan dan juga yang tempat ketiga Nur Hamimah Hamzah. Tapi itulah dia kreativiti sebenarnya bila nak sebut ni time-time ni lah. Waktu-waktu macam ni sebenarnya ramai orang mampu mengeluarkan kelebihan masing-masing. Kan? Bukan nak katakan waktu PKP ni nak sedih-sedih ke nak stres. Waktu inilah semua perlu memberikan manfaat. Tengok fikirkan apa yang aku boleh buat. Ni dia. Alhamdulillah pertandingan daripada JKKN. Sebenarnya banyak juga pertandingan daripada
daripada kerajaan juga yang sebenarnya perasaan yang mereka tawarkan hadiah dan juga ilmu. Ini cipta lagu ni ilmu. Ni sebenarnya. kiranya macam dalam new normal ni, pelbagai pertandingan yang boleh dilakukan melalui media sosial. Okey, Alright. jom kita nak bawakan untuk anda antara berita yang kita nak kongsikan dalam The 5. Ya, Yes. so perkembangan kita nak tahu, first saya nak kongsikan tentang Ainul Mardiyah. Adik Ainul Mardiyah? Adik Ainul Mardiyah yang kita tahu dulu pernah melalui pembedahan germ cell tumor dulu di London tu. Dan alhamdulillah kita lihat perkembangan yang setahun dah lalu pada 10 Jun melakukan pembedahan. Kita dapat tahu perkembangannya alhamdulillah sangat-sangat bagus, tapi perkembangannya sangat mengecuit hati sebenarnya. Kita dapat lihat ibu ayah dia sangat-sangat gembira sampai anak ni sudah pun boleh berdiri dan bolehlah menyebut sedikit perkataan iaitu la 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 la. Nak katakan kita dapat tahu melalui pengalaman pembedahan yang melalui total pembedahan tu RM1 juta di London lagi tu. Bagaimana perasaan mak ayah? Luar biasa, tapi ini dapatlah mereka menikmati raya bersama ketika tu dan melalui PKP ini, dan pastinya menjaga ni pun bukanlah senang. Dengan cerita yang diorang nak jaga pun mencabar sikit. Sebab apa? Ainul dah cegah-cegah dia nak tarik-tarik nak bagi susu pun diorang kena bersama. Itulah dia. Okey, jadi apa-apa pun cerita adik Ainul kita ni memang kita ikuti rapatlah dari dulu sampai sekarang, dan seterusnya hari-hari juga kita menantikan apa agaknya SOP ataupun berita terbaru mengenai pandemik COVID-19 ini. Dan ini peluang terbaiklah untuk peniaga-peniaga pasar terbuka, pasar malam, pasar pagi dan juga bazaria di wilayah persekutuan dibenarkan beroperasi. Alhamdulillah, saya rasa peniaga-peniaga kecil menantikan berita ini, dan seperti yang semua sedia maklum, semalam Datuk Seri Ismail Sabri telah memberitahu waktu operasi yang dibenarkan bagi pasar pagi dan terbuka ini adalah 6 hingga 11 pagi, manakala pasar malam dari 4 petang hingga 10 malam, sementara bazaria dibenarkan beroperasi 5 petang hingga 11 malam. Jadi mesyuarat telah pun diadakan bersama dengan DBKL. Ada SOP yang telah pun ditetapkan, antaranya setiap daripada gerai ini kena ada jarak antara 1.5 meter ataupun 2 meter setiap gerai ini. Lepas tu ada laluan berpagar yang terbuka untuk mengawal laluan keluar masuk, dan pastinya pasar-pasar ini akan dibuat di tempat yang terbuka lah. Jadi apabila dah nanti dimulakan operasinya, kita harapkan semua yang datang akan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan orang datang nak membeli belah tu pun diharuskan untuk memakai mask, dan anda kena jagalah jarak tu. Kalau nak membeli antara satu sama lain tu, kalau kakak kita tengah beli, kita stay lah kat belakang. Kalau macam dulu-dulu, kalau pergi pasar pagi ke pasar malam ke, beli leher ayam lah contohnya. Seorang beli, seorang berebut. Jadi dalam norma baru ni, SOP ni, seorang nak beli leher ayam, seorang duk tengok ada lagi leher ataupun tidak. Jadi kena ada jarak antara satu sama lain lah. Memang semua suka makan leher. Leher ayam. Kalau pasar malam sebut, leher ayam lah nombor satu. Baik. Okey, itu pasal itu satu benda yang kita boleh katakan kesyukuran lah yang dah boleh beroperasi semula, dan banyak lagi kita akan menantikan apakah yang akan dibuka semula. Namun kita nak cerita pasal international pula tentang minyak pula. Satu OPEC sekutu bincang mengurangkan hasil minyak. Satu berita yang memberikan satu impak kepada seluruh dunia sebenarnya. Jadi kita nak kongsikan daripada London ni, pertubuhan negara pengeksport petroleum iaitu OPEC dan sekutunya mengadakan perbincangan secara maya berhubung perjanjian semasa bagi mengurangkan pengeluaran minyak. Kita dengar masa dulu pun di Kuwait, kita dengar perkembangan mereka nak hadkan pengeluaran minyak dan sebagainya. Kita nak tahu bagaimana nak kontrol harga, dan sebenarnya kita perasan 13 negara yang mengeluarkan minyak termasuk Russia dan Mexico sedang mengenai perjanjian tersebut. Diorang nak setuju sama ada akan dilakukanlah penghad semua penghasilan disebabkan ialah COVID-19 ini, dan di bawah terma rujukan perjanjian OPEC dan negara menyokong pertubuhan itu sepakat untuk mengurangkan pengeluaran daripada 9.7 juta tong sehari dari 1 Mei hingga akhir Jun. Namun melalui perbincangan ini kita harapnya dijangka menyentuh harga dia akan berubahlah juga. Sebab satunya satu ilmu kita perasan kalau harga akan naik sebab apa, dia nak hadkan pengeluaran. So bila kita hadkan pengeluaran, adanya permintaan, kita naikkan sikit harga. Adalah dalam congaknya untuk ekonomi dan sebagainya. Kita harap-harapnya isu-isu minyak ke harga ni dapatlah memudahkan kita ni yang nak bekerja semula ni. Okey. Baik, seterusnya ini cerita mengenai
tidak lagi relevan. Kalau kita tengok tidak lagi relevan, pasal apa pula yang tak relevan ni? Jadi ini dari My Metro, peranan Lembaga Pentadbiran Malay Agriculture Settlement ya ataupun MAS tidak lagi relevan dalam menjalankan fungsi pentadbiran tanah, perancangan dan juga pengurusan perbandaran di Kampung Baru. Jadi menurut kenyataan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru ni PKB, keputusan itu diambil selepas mendapat perkenan Sultan Selangor pada 2 Disember 2019 dengan mengambil kira pandangan perundangan dari Jabatan Peguam Negara berkenaan status lembaga itu serta surat daripada Pejabat Menteri Wilayah Persekutuan yang bertarikh 13 Februari 2020. Jadi sebarang urusan berhubungan dengan status lembaga pentadbiran MAS ini diserahkan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk diselesaikan mengikut peruntukan undang-undang semasa yang berkuat kuasa ya. Jadi kalau kita tengok memang isu ini dari dulu diperkatakan, isu Kampung Baru ni. Jadi kita harapkan selepas ini perbincangan boleh terus dilakukan. Yang paling penting semua orang yang berada di Kampung Baru dari pihak kerajaan itu sendiri pun dapat memenuhi kehendak masing-masing lah. Maksudnya win-win situation lah. Ya, kita tak nak ada yang di belah Kampung Baru tak puas hati, di belah kerajaan pun susah nak settlekan. Jadi kita harapkan perbincangan seterusnya. Keputusan yang terbaik lah. Keputusan yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Okay. So next kita nak sebut tentang pemain Malaysia pula ni. Dia orang muda untuk tim skuad bawah 18 tahun iaitu Wan Kuzri. Dia sekarang ni dia sebenarnya berbekalan di Amerika Syarikat. So bila dia dah jauh nun sana, kita nak tarik dia bawa balik ke Malaysia sebab kerana FAM nak untuk melihat bagaimana potensi pemain berusia 18 tahun itu bermain dalam skuad bimbingan di dalam Malaysia ni. Sebab apa? Kita akan menghadapi kejuaraan B19 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 di Uzbekistan Oktober depan. Jadi mereka pun memikirkan al-maklum bila di Amerika Syarikat yang sedang meningkatnya kes, masih meningkat, kita nak bawa dia balik kenalah juga melalui SOP mereka, dan bila masuk dalam Malaysia perlu juga lalui SOP. So kita tengah berbincangkan adakah dia boleh pulang ke ataupun tidak, tekan penting dan sebagainya. Okey. Baik, difahamkan dia ni pun orang kata macam persis macam Ronaldo. Jadi mungkin sebab itulah penting untuk dia berada di posisi tengah tu. Kita doakanlah yang terbaik untuk pasukan negara kita. Jadi itu dia antara delima yang kami bawakan untuk anda. Jadi kita harapkan anda semua sekarang ini dah bangun pagi. Ramai yang kadang-kadang memang bangun pagi kan, dah terbiasa dah kan. Betul. Kalau terbiasalah kan. Kalau tidak yang masa PKP dah ada online talk je situ. Tapi apapun kita bersama dalam Borak Kopitiam, kongsikanlah apa pandangan anda, kongsikan di Facebook Live sebab kita ni sebentar lagi kita nak berehat, nak kembali lepas ni bola tahu kita boleh borak macam-macam lagi. Betul? Jangan ke mana yang sedang menonton Borak Kopitiam yang di Facebook Live, terima kasih sebab apa kita sedang seronok ni menyambut ulang tahun TV3 yang ke-36. Lepas tu hari jadi Muaz lagi. Jadi saya dah lama tapi tahun TV3 tu, yes, 36. Sama tahun, alhamdulillah. Tapi itulah kalau kita tengok TV3 dengan saya ada persamaan. 36 tapi tak nampak tua. Alhamdulillah. Sebab TV3 sentiasa memberikan konten-konten yang terbaik untuk orang muda, untuk yang berumur kan. Dia cater semua orang. Macam itulah saya juga. Itulah dia. Boleh layan budak-budak. Budak-budak tak. Boleh layan yang muda-muda kan. Kita semua boleh masuk. Saya rasa itu antara kelebihan lah yang lahir pada 84 ni. Dan lahir berapa tahun bila? Saya 89. 89. Okey, so cerita kita masih lagi sama. Masih sama, alhamdulillah. Sebab baby 80-an ni. 30s lah. Kita 30s lagi. So kita nak bersama dengan seorang coach, kita nak tanya. Okey, dia lahir tahun bila? Fikri lahir tahun bila ni? 1991. 91. Okey, dekat-dekat juga. Cerita kartun kita lebih kurang sama sebab beza lebih kurang dalam 3 tahun, 4 tahun macam tu lah. Okey, itu dia. Bersama para penonton kita dengan Fikri yang merupakan jurulatih kecergasan. Kita nak dapatkan sedikit sebab sepanjang PKP ni kita banyak ceritakan tentang kesihatan dan kita kumpulkan ramai juga pakar-pakar jurulatih. So ni kali ni bersama dengan Fikri, kita nak tanya Fikri, apa yang kita nak dapat tahu tentang tips pemakanan sebenarnya kan? Ada tak yang perkhususan yang Fikri tawarkan? Sebab dengan cerita ada online. So macam mana pula Fikri untuk yang klien-klien semua? Okey, untuk saya buat online coaching sebab sekarang ni gym masih lagi tak buka.
Okay, jadi saya ambil kesempatan ni untuk mereka yang nak teruskan bersenam ataupun stay aktif dekat rumah. So saya akan provide meal plan, workout plan, groceries listing dalam masa 4 minggu berturut-turut. Okey. Okey, jadi kalau 4 minggu berturut-turut, saya ingat dalam kita PKP ni kita boleh makan apa je. Salah Fikirini? Kita tak boleh makan apa-apa. Maksudnya kena ikut plan-plan yang ada juga Bahaya tak kalau kita makan, Betul. ikut makan je? Macam mana? Bahaya tak kalau dalam tempoh PKP ni kan sebab kita tak boleh buat banyak aktiviti. Bangun tidur makan. Lepas tu sebelum nak tidur makan lagi. Okey, memang bahayalah sebab kita duduk rumah nak elak daripada COVID-19. Tapi bila makan tidur, penyakit lain pula kita dapat. Obesity, kolesterol semua tu kan. So kita nak elak benda-benda tu lah. Fikri boleh tak bagikan sedikit tips perkongsian secara ringkas lah tentang pemakanan yang sihat sepanjang PKPB. Boleh tak? Okey. Kita kena tahu first konsep diet yang betul ni sebenarnya jangan berlapar ataupun bukan sukat makanan kita. So kita kena ambil pemakanan yang betul. Itu konsep diet yang betul. Jadi kita diet tapi kita rasa macam lapar, terseksa, maknanya diet kita tu salah. Tak sihat. So kita jangan macam terus ikut apa-apa yang orang share dekat social media kan. Maksudnya diet yang bukan-bukan tu. Kita buat diet yang betul. Okey. Jadi difahamkan juga coach ada menyediakan untuk barangan-barangan yang boleh kita beli dan juga kita masak bersesuaian dengan dalam tempoh PKP ni Betul. Itu sama juga selama 4 minggu berturut-turut tapi saya dah bahagikan week by week. Contoh meal plan untuk minggu pertama. So saya dah bagikan groceries list untuk minggu pertama. Okay. So orang nak pergi kedai beli barang tu lebih mudah lah. Macam mana Fikri setkan jadual tu yang pemakanan tu? Adakah memang bagi secara secara umum ataupun ada pengkhususan? Okey, saya tengok pada target seseorang dulu. Saya akan tanya, okey, target dia apa? Untuk kuruskan badan ke? Untuk naikkan badan ke? Bulking ke? Dan sebagainya. Lepas tu, kadang-kadang ada orang, dia ada allergi kat apa-apa makanan yang dia tak boleh makan. Dekat situ pun saya kena design betul-betul lah. Supaya meal plan tu kena dekat dengan badan seseorang tu. Dan dengan target dia. Okey, jadi kalau dalam sehari sebenarnya kita ni nak makan berapa kali? Yang kita semua sudah maklum, pagi, petang dan juga malam 3 kali lah. Tapi dalam PKP ni saya dah tak terkira dah berapa kali. Asal pergi ke dapur je makan. Sebelumnya, kalau diet yang betul dan sihat, kita boleh makan 5 hingga 6 kali sehari. Portion tu kena betul-betul jaga. Okey. Contoh, kenapa jadi 5 hingga 6 kali? Okey, yang pertama kita ada breakfast. Okey, lepas tu yang kedua sebelum lunch kita ada snack. Lepas tu lunch. Yang keempat sebelum dinner kita bila lapar kita ambil snack semula. Lepas tu dinner. Okey, yang keenam kalau lapar last sekali baru ambil snack balik. Maksudnya snack tu tak wajib lah. Yang macam breakfast, lunch, dinner tu je wajib. Kalau macam lain kalau lapar baru ambil snack. Sebab tu jadi 6 kali. Okey, Fikri boleh sajalah nak tahu juga macam secara khusus kalau snack tu dia macam berbentuk apa? Adakah dia biskut-biskut ke, teh tarik ke ataupun memang adanya ayam ke, celery ke, macam mana? Ke? Kalau macam snack lebih pada macam biskut, kita boleh ambil biskut high fiber. Lepas tu kita boleh ambil roti macam whole grain, whole meal tu. Okay, and then boleh ambil yogurt, buah-buahan, kacang, itu macam snack lah. Tapi kalau mix macam breakfast, dinner, lunch, itu lain. Okey, jadi kita nak tahu juga ni senaman ringkas lah bila kita berada di rumah ni. Walaupun kita dah boleh keluar, dah boleh bekerja, tapi kebanyakan waktu kita adalah di rumah. Jadi mungkin selain pada makanan, Coach ada kongsikan juga untuk senaman ringkas ni? Okey, kebanyakan kita memang tak ada apa-apa orang kata equipment dekat rumah. So sebenarnya dekat rumah ni macam-macam juga kita boleh buat. Mengikut kita punya target yang kita nak. Contoh macam kita nak lose weight, okey, kita boleh buat macam sekarang ni squat tu tajam, kita boleh buat plank tu push up. Okey, repetition dan set tu kena ikut masing-masing punya kemampuan lah. Sebab kita punya badan ni berbeza-beza. So
contoh kalau macam kita try dulu 10 hingga 15 kali, kalau dah rasa hampir maksimum, maknanya kuantiti tu okey lah, repetition tu okey untuk badan seseorang tu. Jadi repeat 3 hingga 4 set untuk 10 hingga 15 kali untuk satu set. I see. Oh, so kira macam dia tidak menggunakan peralatan yang banyak lah sebenarnya. Tengoknya dia guna kursi, semuanya beratan di rumah saja ke? Betul. Kalau macam ada dumbbell sikit-sikit tu, itu kira macam bonus lah. Jadi kalau tak ada pun tak ada masalah. Kita boleh, orang kata kreatif lah. Kena kreatif. Ui, dahsyat lah. Sebab itu yang mudah sebenarnya. Kena disiplin tau masalahnya. Kita bila kat rumah ni coach, disiplin kita payah lah coach. Bila kita dah nampak hari pertama kita dah buat cantik dah, hari kedua tu susah nak teruskan kan. Okay, benda-benda macam ni dia kena konsisten lah. Sebab kalau macam seminggu buat, seminggu tak buat, memang kita tak akan dapat result yang kita nak. Dia tak akan nampak. Jadi at least 3 bulan minimum konsisten dan disiplin. InsyaAllah baru dapat kita punya result tu. Saya percaya macam ramai juga testimoni yang bagus yang diberikan kepada Fikri. So Fikri, boleh tak kongsikan social media, nama social media, Instagram? Okay, Instagram saya Fikri Rusli Official. So dekat situ saya ada banyaklah share tips-tips senaman, tips pemakanan dan lain-lain lagi. Ataupun boleh juga tengok saya punya YouTube channel, Coach Fikri Rusli. Saya baru create, so boleh subscribe lah kat situ. Alright. Okey. Alright. Jadi kalau nak buat nak ikut online coaching dia, bolehlah ikut coach Fikri kita. Ya, dia pun dah ada YouTube channel sendiri. Sekarang ni semua orang dah ada YouTube channel sendiri. Ya, apa-apa pun tahniahlah sebab ini adalah new normal kita kan. Maksudnya orang yang kat gym pun tak boleh nak stop. Gym tutup, kita kena teruskan juga kan. Betul. So terima kasih Fikri atas semua ilmu perkongsian ni. Teruskan, moga dia berjaya di luar sana jadi pakar. Boleh ajar kami ni. Kami ni pun okey juga ni. Alright. Tengok sikit bicep. Bicep. Alright. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum. Saya rasa kan itu cabaran dia tau. Sebab baru-baru ni saya pergi kedai basikal. Jadi saya tanya dengan dia, kenapa kedai basikal tu ramai sangat orang? Sebab dia kata, biasa mah gym tak boleh buka. Sekarang semua orang naik basikal. Sebab saya rasa basikal ni antara kita nak bersukan paling selamat sebab kita boleh bergerak individu. Ya, dan dibenarkan untuk kita keluar. Betul. Dalam range rumah kita pun dah cukup dah sebenarnya kan. Tapi itu kita sambil nak menikmati kenikmatan kita boleh dah bersukan semua. Tapi kita nak pasal raya ni pun sama juga. Betul. Ada lagu daripada Dayan dan Faiza yang di pagi raya ini. Kita dengar kan nak? Jom. Baru-baru ni, Kompok sempat menemu ramah pencipta dan penyanyi lagu di pagi raya ini yang ditujukan khas buat barisan hadapan. Ini dia cerita di sebalik pembikinan lagu di pagi raya ini. COVID dah sampai tapi kita belum PKP lagi. Jadi saya masa tu agak murung lah kira. Sedih juga lah. Itulah kalau saya tak berani pergi ke front line. Tapi saya tengok orang lain semua berani lah. Saya memang respect dengan diorang. Saya selalu fikir ke depan sikit kan. Kalau raya macam mana diorang ni? Kalau diorang tak dapat beraya dengan family macam mana? Pagi raya tu. Pagi raya tu lah masa yang paling magic kan. Diorang tak ada. Itu mesti sedih kan. Jadi saya rasa okay, let's tuliskan satu lagu untuk diorang. Dia boleh ada lagu ni yang dia boleh kata this is our song. This is the song for us. Jadi bila saya terfikir tu, satu pagi tu saya terbangun pagi dan terus ada melodi dalam kepala. So saya terus ubah melodi tu. Saya hantar ke kawan saya Audi Mock. Lepas tu saya tanya dia macam mana ni Audi, boleh ke? Audi kata ni memang okey. Dia kata tulis lirik kan. Dia kata saya okey lirik dah ada dalam kepala. Saya tulis lirik dalam masa sejam setengah. Lepas tu saya dengan Audi kita duduk fikir lagu ni bagus ni kalau kita nak tujukan pada frontliners. So I say okay, we can make it into song. Tapi who's gonna sing it? Terus dalam kepala saya terus saya terfikir Dayan Faiza. Masa Dayan dapat lagu tu macam dalam 2 minggu sebelum raya. Itu masih lagi PKP. Jadi Dayan record vokal di rumah. Itulah yang mencabar bagi Dayan lah. Dan ambil masa sebab rumah saya bising. Apa yang orang buat kat luar kan dah boleh dengar. Cari masa semua orang tidur baru dia boleh record. Music video semasa 4 hari sebelum raya. So dia dah PKPB. So boleh keluar. So yang tu kita buat dekat studio lah. Dan jalan cerita dia simple. Sebab Dayan sendiri boleh relate kan. Dayan macam tengah bekerja di studio. Tengah record lagu tu seorang-seorang macam tu. Tengah sedih sebab tak boleh balik raya macam tu kan. Memahami macam mana tak boleh balik beraya kan. Lagu yang sangat menyentuh hati untuk Dayang. Adakah ini merupakan tahun pertama tidak dapat beraya bersama keluarga?
Ini bukan tahun pertama Dayang tak balik. Tapi kali ni Dayang tak balik, family pun tak berkumpul. Yang ada kat sini Dayang, bapa Dayang dengan anak buah Dayang sahaja. Sunyilah. Tapi everyday lah macam ni. Kita hari raya hari tu pagi-pagi pun bila semua dah siap, buka phone untuk video call macam tu. Hai Mak. Assalamualaikum. Apa khabar kita Tik? Selamat Hari Raya. Harap-harap semua okey di sini. Kami aus gila kita. Tapi it's okay sebab sekarang ni kita ada virtual raya kita panggil kan. Raya ni saya rasa raya ni akan jadi satu memori yang macam sampai bila-bila macam akan dah ingat. So dia akan jadi satu memori lah. Betul, Kokok setuju dengan Dayang. Setiap yang berlaku tu ada hikmah kan? And kami dari Board Kopitiam juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua barisan hadapan. Terima kasih. Dayang ingin mengucapkan terima kasih. So Dayang harap bila diorang dengar lagu ni akan memberi senyuman kat muka diorang pun dan akan memberi satu semangat ataupun kekuatan untuk diorang. Kat luar ni sentiasa sokong diorang. Sentiasa bersama-sama dengan diorang. Dan juga ini cara Dayang untuk berterima kasih untuk all the frontliners saja. Di pagi raya ini, ku tak ingin sendiri. Ku terkenang, ku rindukan keluarga. Apa khabar semua sana? Harap kau berada di dalam rahmatnya di pagi raya. Di pagi raya ini, ku tak ingin sendiri. Ku terkenang, ku rindukan keluarga. Semua sana, harap kau berada di dalam rahmatnya di pagi raya. Apa kabar semua sana? Harap kau berada di dalam rahmatnya di pagi raya. Wow, okey, lagu yang sangat menyentuh jiwa. Terima kasih kepada Dayang, Datuk Izam dan juga frontliner kita. Ya. Pastinya raya saya borak dengan Anwar tadi, raya tahun ini kita sekarang ni mungkin kita tak rasa kan. Tahun depan kita akan appreciate raya tahun ini. Ya. Memang berbeza ya. Memang satu kenangan yang kita dah lalui satu raya yang luar biasa, Ramadan yang luar biasa, satu pengalaman untuk seluruh warga Malaysia dan kita pasti akan ingat pada tahun depan nanti ya. So kita nak tengok pasal pemakanan ni pula seronok juga bila tadi dapat dengar tadi kan. So macam terasa macam mana proses? Nak tanya pasal proses halal kan? Jadi saya bawa orang yang boleh bercerita mengenai proses halal ni. Kita ada tetamu yang hadir pada hari ini. Itu dia Zalim Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kita memang kita maintain lagi SOP tak boleh salam kan. Nama tak ada tetamu meter, kita. 1 meter. Jom kita duduk. Sila apa khabar? Khabar baik. Kita bila sebut pasal makanan tadi, kita pasal halal ni pun satu perkara yang pasti berkait kan tentang ni kan. Jadi satu kita menerima ketibaan ni Zalim Anwar ni kita nak tahu pasal macam mana klasifikasi pemakanan yang halal. So secara umum lah macam mana Zalim macam mana tu nak katakan klasifikasi makanan halal ni? Okey, sebelum tu saya nak ucap selamat ulang tahun TV3. Terima kasih. Ya, dan juga selamat ulang tahun kepada kita punya Agong lah. Okey, so klasifikasi pemakanan halal. Halal ni sebenarnya dia, yelah kita pun faham kan orang Islam kan. Dia nak katakan dia semua makanan tu kebanyakannya halal. Ya, kebanyakannya memang halal. Cumanya kalau dalam Islam ni yang haram tu je yang ada limit dia. So pemakanan kita ni limitation dia, had dia adalah yang haram. Yang mana yang selain yang dalam guideline atau selain daripada limitation tu semuanya halal. Betul? So nak kata klasifikasi tu macam banyak sangat halal. Banyak sangat. Apa-apa pun ada je yang halal. Betul. Tapi selaku ketua khidmat perundingan halal ni HDC ni, pastinya untuk peniaga-peniaga ni sangat pentinglah untuk nak dapat sertifikat halal ni kan. Sebab macam tadi dikata semua halal.
Tapi bila ada logo ataupun sertifikat yang halal ni, kita lebih yakin. Jadi bagaimana untuk SME ni apa semua, kalau kita faham nak dapat ni bukan senang. Kalau senang nanti semua orang nak dapat, takut orang ambil kesempatan. Jadi bagaimana dari segi untuk mendapatkan Okey. sertifikat? Sebelum tu ada dua jenis halal. Okey. Satu ni halal ialah halal yang kita faham lah kan. Dari sudut kita faham sendirilah. Satu lagi pensijilan halal. Pensijilan. So kita nak bercakap pasal pensijilan halal lah. Bukan nak katakan benda yang tak ada logo halal tu tak halal, Tak halal, kan. betul. Kita masak kat rumah tak halal. So yang pensijilan halal ni dia lebih kepada ada dia punya peraturan-peraturan, lebih kepada pengkualitian kualiti makanan tu sendiri. So adalah dia punya guidelines dia. So bagi sekarang ni kita pun dah nampak industri tu booming kalau macam masing-masing nak jalankan bisnes lah. Impact daripada situasi COVID ni. So bagi yang saya rasa halal tu terbuka untuk semua. Nak dapatkan makanan halal ni kalau kebanyakan orang assume orang akan bercerita susah. Tapi apa yang saya boleh cakap halal tu sebenarnya tak susah. Kan nak dapatkan pensijilan halal tu tak susah. Cumanya bergantunglah kepada macam mana SME syarikat-syarikat ni hasilkan makanan dia. Kan kalau setengah orang dia hasilkan 5 jenis produk makanan. Kan setengah orang hasilkan 100 produk makanan. So nak bandingkan 100 dengan 5 siapa yang lagi senang? Kan 5 lah. Kan. So nak dapatkan halal ni dia cuma ikut garis panduan yang ada. Adaptasikan dia punya production itu mengikut kehendak-kehendak halal. Okay. HDC ada sediakan geran tak untuk yang pengusaha SME ni? Okey, geran kita tak ada geran untuk pengusaha-pengusaha tapi kita ada bantuan dari sudut program. Contoh macam saya punya servis, khidmat saya lebih kepada rundingan halal lah. Doktor halal lah senang cerita. Kalau ada, sebab orang kata macam, dia bukan pukul rata halal ni. Masing-masing ada masalah dia sendiri. Dia tak boleh nak tanya kawan sebelah dia, aku buat halal macam ni. Orang ni buat halal macam ni kan. So, sebaik-baiknya dia punya masalah, dia jumpa terus tanya apa masalah dia. So, kita identify apa masalah-masalah dia. Mungkin masalah dia baru nak bermula, dia buatnya dapur tu, dia punya penghasilan tu di dapur. Setengah orang dia dah ada premis sendiri. Ada mesin dia. Okey, jadi selain benda tu juga kalau kita lihat kontroversi-kontroversi yang melanda ni, apa agaknya peranan HDC sendiri yang nak mengawal mereka? Sebab kadang-kadang bila kita rasa ada persijilan halal, tiba-tiba rupanya tipu, buat yang tiruan dan sebagainya. Jadi apa tindakan-tindakan yang dilakukan? Okey, bila datang kontroversi ni, yang pertamanya kena rujuk kepada JAKIM lah sebab dia adalah autoriti dalam halal kan. Okey, di sini HDC dia membantu. Satu membantu dia akan apa yang JAKIM dah beritahu apa semua kita support. Kemudian HDC di sini contohlah syarikat tu dia bermasalah, kontroversi apa semua, kita datang untuk bantu dia. Apa masalah-masalah dia? Kita bukan nak sama dia, kita nak bantu dia. Nak bantu dia. Betul ke dia? Mula kita identify betul ke dia ni salah, apa salahnya? Kadang kekeliruan. Sebab halal ni sensitif. Bila ada isu naik sikit, nanti public secara general dia akan confuse sebab benda tu sensitif macam apa ni? Ada DNA babi ke apa ke kan? Kita dah lama pakai, kita dah lama makan kan. Tapi cerita sebenar dia lain. Dia lebih kepada teknikal apa semua kan. So kita cuba bantu apa? Dari sudut dia punya pemprosesan satu dan dari sudut dia punya penyampaian kepada masyarakat lah. Ataupun kita pun fokus juga dalam pengurusan krisis dia kan. Macam mana dia bercakap, dengan siapa yang perlu dia bercakap kan. Macam mana cara dia nak betulkan persepsi masyarakat. Kita lebih fokus kepada ke arah membantu dari sudut teknikal dan juga perbetulkan situasi. Tapi kalau dia betul-betul salah, kita memang kita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apalah. Memang kita pun bersama orang lain lah kan. Boleh ke Tuan Alif kongsikan yang kekeliruan bila orang nak mencari produk halal tu? Apa yang antara yang kekeliruan tu yang boleh kita highlight sikit? Kekeliruan ni yang biasa saya dengar, dia keliru dengan logo-logo halal. Logo-logo halal ni macam, logo halal Malaysia kita fahamlah dah popular kan. Kemudian logo halal Thailand. Thailand ni kan, Thailand macam orang kata betul ke halal ni? Pada Thailand ni boleh percaya ke kan? Apa yang saya boleh cakap, insya-Allah boleh percaya. Insya-Allah boleh percaya sebab walaupun dia orang negara bukan Islam apa semua tapi kita kenal dia punya certification body dia kan. Dia memang betul-betul buat halal apa semua. Cumanya di Malaysia ni
kita punya inisiatif sebagai negara, kita ada list yang kita recognize logo-logo halal yang itu saja dibenarkan masuk dalam Malaysia. Okey. Tapi satu, ada juga yang lain terlepas juga yang kita tak recognize. Tapi itu mungkin melalui contohlah melalui contoh dia masuk pintu darat apa semua, masuk dalam lori apa semua kan. Mungkinlah ada terlepas kat situ. Tapi kalau diikutkan nak ekspor masuk dalam Malaysia, import ke Malaysia, dia kena yang kita recognize. Okey. Jadi secara ringkasnya mungkin ada kesulitan kalau kita nak ekspor barang-barangan halal kita di keluar negara yang dibantu sendiri oleh HDC untuk SME ni. Ya, di HDC kita ada maaf kalau salah sebut saya ingat nama dia Trade Facilitation Program. Okey. So jika company tu dia dah layak, dia dah bersesuaian, kita akan bantu dia. Dari sudut macam-macam lah. Sebab dalam Malaysia ni kita bukan satu agensi, kita ada banyak kan. Dan masing-masing ada sokongan dia. Tu Maida lah, MITI kementerian, semuanya. Kita ada program-program untuk membantu dia masuk ke dalam negara tu. Sebab negara tu kebanyakan yang kita nak ekspor tu, dia pun ada dia punya guideline, apa semua kan. So kita akan bantu dari sudut tu. Cumanya nak kata kalau semua orang boleh ekspor, kena ingat satu kita kena ingat demand dekat negara tu sendiri. Contoh Jepun kan. Jepun macam semua orang nak ekspor Jepun. Tapi sebagai pengeluar kena tahulah market di Jepun tu dia orang nak apa kan. Takkan dia orang nak kita nak ekspor apa ketupat. Betul. Yang dia orang tak makan. Yang dia orang pun bukan makan-makanlah, cuma tak biasa. Demand tu tinggi ke rendah kita tak tahu. Orang Malaysia sendirilah beli kalau ada pun. Kena tahulah apa yang dia nak ekspor. Cuma kita akan bantu. Banyak juga sebenarnya maklumat yang boleh kita kongsikan, tahu tentang pasal halal, tentang HDC kan. Ada tak channel macam aplikasi untuk para di luar ni, warga Malaysia nak tahu macam mana untuk perkembangan informasi terkini ke apa ke? Okey, khusus untuk situasi COVID sekarang ni, apa yang saya boleh bagi tahu, HDC kita dah lancarkan online learning untuk mereka-mereka nak dapatkan kursus halal. Dan kursus halal ni adalah in a way perlu sebab syarikat-syarikat yang diaudit halal tu pekerja dia kena tahu berkenaan halal, dan bila kena audit dia orang kena tunjuk sijil yang dia orang dah attend training halal. So dulu pergi training fizikal, dan HDC kita dah sediakan e-learning di Open Learning. Boleh Google dekat Open Learning atau pergi kat hdcglobal.com, cari dia punya link tu. So boleh dapatkan sijil training halal, maksudnya dah pergi halal. Dan satu lagi kita akan lancarkan dalam masa terdekat, Halal Integrated Platform. So ini kita buat community halal. Dalam tu training ada. Kemudian contoh yang dah ada produk-produk halal masuk dalam tu, dia masuk jadi ingredient database. Maksudnya apa-apa yang dia produk dalam tu dia terkumpul dalam tu. So orang nak cari halal ke, dia nak pasarkan produk-produk halal dia ke apa. Ada rujukan kat situ. Ada rujukan database dan lain-lain sekali, termasuk macam saya kan, kalau ada masalah berkenaan halal tu kita ada consultancy punya. Senanglah. Semua boleh kat situ. Dan mungkin ada Instagram juga yang diupdate. Instagram HDC Global. Cari je HDC Global. Okey, dan anda boleh tengoklah kat situ. Ni antaranya. Okey, mungkin antara course learning yang diberikan. Ni semua anda boleh dapat update, dan ada juga posting kita kat situ. Terima kasih. Kongsikan bersama dengan kita. Jadi terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kita berkongsikan mengenai maklumat yang kita tak tahu, dan kita harapkan SME juga yang sekarang ni tengah struggle dapat sama-sama lah memasarkan produk anda. Dah Malaysia dah hebat, kita nak keluar negara go global. Betul. Sebab pasal halal ni memang luas. Cabang-cabang ni memang jauh kita boleh pergi insya-Allah. So kita nak berehat seketika. So kembali lepas ini ada juga makanan nak curai lepas ni. Ceritanya kita akan bersama dengan seorang chef. Tunggu dulu, kita kembali balik. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami pagi ini. Bangun pagi bersenam, bangun pagi masak, bangun pagi kemas rumah. Sekarang ni kan sebab kita banyak masa kat rumah kan. So kita akan tengok pelbagai perkara kat rumah. Kita akan betulkan benda yang selama ni rosak, lampu yang selama ni kita rasa tak terang, kita tukar. Ini hikmah di sebalik PKP ni. Kerajinan sebab kalau kita. kerja tu kita tak buat benda-benda tu semua. Tak, kita dah fokus pada rumah, isi rumah, orang rumah, anak-anak semua kan. Yes. Tapi kita pun nak fokus juga pada apa yang di luar rumah. Betul. Di luar
luar rumah yang berkaitan dengan makanan. Jadi seperti yang saya katakan, kita bawakan seorang chef selebriti yang sangat popular bersama kita. Apa khabar, chef? Apa khabar? Silakan. Sila. Food Okey. Kita hari ini bersama dengan Chef Anis ya, dan juga kita bersama dengan Cik Muhammad Syazwan Mokhtar, pengurus besar The Lost Food Project. Ya, Okey. betul. Sebab tu nampak beza tadi. Yang seorang chef jalan macam chef. Yang pengurus projek jalan macam pengurus projek sebab dia fikir banyak. Apa lagi aku nak buat? Lelaki akan fikir macam-macam kan? Okey, macam. Kita sama-sama lah kan. So kita sebenarnya hari ini kita nak kongsikan satu topik iaitu tentang The Lost Food Project. Okey. Mula kita terus pada apakah sebenarnya The Lost Project itu sebenarnya? Okay, The Lost Food Project ni kami adalah satu NGO, food bank yang dipanggil ataupun bank makanan lah. Okey. Kami mengumpul makanan, biasanya makanan-makanan lebihan, surplus food orang panggil. Kemudian kami edarkan makanan-makanan ni kepada orang-orang yang memerlukan. Yeah, so surplus food ni boleh datang daripada supermarket, daripada pasar burung, pada pasar raya, daripada supplier, manufacturers, mana-mana saja yang ada mempunyai makanan-makanan lebihan, mereka akan berikan kepada kami supaya kami edarkanlah. Kalau tak, makanan-makanan ni dibuang. Wah. Sebab saya ada dengar kat universiti dulu dia ada food bank juga. So lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang sama. So food bank yang di set up dekat So universiti. yang makanan tu macam mana sebenarnya? Dia bentuk apa? Yang packaging ke ataupun yang raw ke apa? Can be anything. Oh, so, like The Lost Food Project ni adalah salah satu NGO yang pertama yang orang kata save, rescue food. Maksudnya dia orang betul. selamatkan makanan-makanan yang okey, kalau you tengok, kalau kita beli tomato, kita mesti nak tomato yang paling merah sekali. Betul. Sebab tu tomato yang tak merah orang tak beli. Betul. So selalunya tomato tu akan dibuang. Tomato ke kobis ke apa ke akan dibuang. Jadi The Lost Food Project ni sebelum PKP bermula, setiap minggu collect lebih kurang 10 tan. 10 ke 15 tan. 10 ke 15 tan makanan-makanan yang kalau tidak dibuang Ya, betul. dan makanan-makanan tu masih elok lagi. Jadi dia orang kutip, semua volunteer kutip and then bawa ke warehouse dan distribute Kepada badan kebajikan, komuniti-komuniti B40 dan sebagainya lah. Anis pun pernah datang ke kita punya warehouse untuk buat food sorting sikit. Kita buang makanan-makanan yang tak memang betul-betul tak elok, dan kita tak buang. elok kita tak bagilah. Anis pun sebagai duta kan, sebagai duta untuk The Lost Food Project. So betul. Anis selalu buat apa? Adakah Anis masak ke ataupun terlibat tentang kerja-kerja kat sana macam mana? Okey, so The Lost Food Project tak menyediakan makanan yang dimasak sebelum Okey. PKP. Ya. Okey. Jadi saya sebab waktu saya pertama kali ke sana, saya Terlibat. memang sangat orang kata memang terus wow, sangat impressed lah because kalau tak makanan-makanan ni semua dibuang. Dan bila dia dibuang, dia tak bagus untuk kita punya alam sekitar dan juga. sebagainya. So bagi saya it is the best solution lah untuk makanan-makanan yang masih elok lagi, cuma sebab dia tak cantik ke paras rupa So dia kita tak begitu pilih cantik, kan. kita Jahat tak juga pilih. kita ni. Saya teringat apa yang saya buat dekat kopi-kopi tu dulu. Lepas ni saya akan ambil kopi-kopi tu. Tapi tak apa sebab orang tak Ada beli orang? jadi orang lain dapat. Tapi dapat siapa yang benefit. terlibat dengan projek ni? Syazwan punya team siapa agaknya? Adakah orang-orang pelajar-pelajar ataupun semua boleh join? Basically siapa-siapa je boleh join. Okey. Kami punya pelibatan kebanyakannya sukarelawan lah. Kami cuma staff yang betul-betul full time staff ada 4 orang saja. Okey. Lain semua sukarelawan. Anis sendiri pun pernah jadi sukarelawan. Basically pernah terlibat dengan pengasihan makanan dan sebagainya. Kita ada dalam 200 volunteer yang aktif, ada 800 yang registered lah. Boleh terlibat dalam segi sama ada bekerja di warehouse, menghantar makanan ataupun buat kerja-kerja marketing, buat kerja-kerja procurement, berjumpa dengan korporat, berjumpa dengan orang ramai. So macam-macam jenis pekerjaan lah, tapi kebanyakannya sukarelawan lah. Tapi semenjak PKP ni dia lain sikit lah sebab tak dibenarkan untuk orang kata Dia kena ada social rescue. distancing. Ya, and tak dibenarkan untuk mengambil bahan-bahan surplus ni. Jadi sekarang ni The Lost Food Project memang charity lah. betul. Kebanyakan organisasi yang mendermakan makanan yang telah dimasak. Yang Sebab dimasak. ramai kan. Sebab yang telah dimasak pun ada dengan restoran dan sebagainya, tapi ada manufacturer suppliers yang bagi dried ingredients, dried foods, supermarket semua bagi macam beras ke ataupun telur ataupun oats dan sebagainya.
Sebab mula-mula kami ada 55 badan kebajikan yang berdaftar bawah kami yang kami edarkan makanan ni dan juga komuniti-komuniti B40. So senanglah dah ada fokus yang boleh ada makanan kita akan bagi kat diorang. Yeah, exactly. Dan kita juga ada arrangement dengan beberapa P40 community groups, PPR, low cost flats, low cost housing. Itu semua sekitar Malaysia ni. Sekarang ni dekat KL, Klang Valley dan juga Johor Bahru. Tapi kami mengharapkan dengan ada lebih banyak bantuan dan lebih banyak support daripada orang ramai dan sebagainya, kita boleh expand lah kepada lebih daripada 2 negeri ni. So kalau saja nak tahu, kalau ni dah lalu PKP 3 bulan dan nanti nak masuk PKP dah habis semua ni, The Lost Food Project still continue sebagai organisasi yang mengambil access food from semua. Dan sentiasa memberi bantuan kepada yang lain. Ada yang lain ke? Ada bantuan yang lain ke? Kami ada juga bagi bantuan selain daripada makanan, kami juga bagi bahan-bahan seperti hygiene products, ada memberi shampoo, memberi sanitary pads. Asasi lah, asas untuk kepada seorang lah. Okey. Baik, macam mana pula kerjasama yang boleh dijalankan antara Syazwan dan juga Chef Anis? Macam mana tiba-tiba tengok okey banyak chef, jadi kena ada pilihan tu kena tepat tu. Takut nanti tak sampai apa yang kau nak sampaikan kan. Okey, so mula-mulanya sebab saya buat satu program ni dengan KPDN HEP di mana saya kunjungi food bank di Malaysia dan tengok apa yang diorang buatlah cara-cara diorang membantu orang yang memerlukan. Dan ketika saya dekat The Lost Food Project ni, sebab sebelum tu pun saya memang ikut diorang punya ni lah. And saya selalu share dengan followers saya. So bila saya ikut, saya macam rasa sangat memang impressed lah, because pembuangan makanan ni adalah masalah yang besar dan kita tak sedar. Anyway, dekat Malaysia you have the numbers. I mean according to a study dia kata satu hari 3,000 tan makanan dibuang. Cuba bayangkan. Sangat banyak. Lebih pada yang 3,000 tu yang makanan elok kan. Makanan yang masih boleh dimakan. Makanan yang boleh dimakan. Dibuang macam tu saja. So saya sebagai seorang chef, saya rasa macam benda ni saya tak rasa yang kebanyakan orang di Malaysia tahu tentang masalah ni. Betul. So bukannya macam kita ni sengaja tengok makanan cantik so kita nak buang. Tak, it's not like that, sebab kita tak sedar. Sebab kita tak ada pemahaman tentang masalah ni. So bila saya dengar cara yang diorang buat, kalau tak makan makanan yang elok ni dibuang setiap hari 3,000 tan. Cuba bayangkan. Dia bad for our environment. Ya, betul. And ramai lagi ribu-ribu orang dekat Malaysia ni yang memerlukan. So saya terus cakap dengan diorang, you know what? Saya nak buat lebih lagi. Saya nak buat lagi apa-apa yang saya boleh buat. So the idea was mula-mula untuk educate orang lah, untuk kongsikan perkembangan, kongsi masalah yang ada dan bagaimana mereka boleh bantu. Sebab The Lost Food Project ni memang rely on volunteers, sukarelawan. So saya Chef, mula dengan kejap lagi kita akan borak dengan chef lagi. Sebab kita kalau borak dengan chef dia memang semangat bercerita. Tapi dapat jiwa tu nak memberi tu. Okey, sangat maksudnya korang punya joint venture ni sangat bagus chef. Pilihan yang tepat. Okey, untuk Instagram yang nak follow nanti, okey lepas dah habis PKP ni kita sama-sama nak membantu. Okay, kita ada banyak channel lah, Facebook, Instagram, just look for The Lost Food Project. Okay. The Lost Food Project, The Lost Project lah. Itu semua basically yang seperti yang tertera dekat dalam skrin ni. So kami punya Instagram dan Facebook sangat aktif. Semua information tentang tu ada kat situ. Segala perkembangan, update. Kalau nak tahu nak menderma boleh, nak menjadi sukarelawan boleh, itu kami semua galakkan lah siapa-siapa yang nak terlibat. Baik. Terima kasih Syazwan, lepas tu Anis pun. Nanti kita bersama dengan Anis lagi. Sebab nampak semangat lagi kita nak terus dengan Anis ni. Tapi terima kasih kepada Syazwan, semoga perjalanan untuk ni nak mendidik ni sebenarnya. Ini usaha bukannya untuk kita saja nak buat sukarelawan ni, tapi ini mesti satu usaha mendidik. So harapnya terus berjaya. Sebab kita ada satu VT sebenarnya nak kongsi sebenarnya. Kita nak ke Jepun ni. Jom kita ke Jepun. Tadi ada cerita mengenai halal, boleh ke nak pasar kat sana. Jom kita tengok apa yang ada di sana. Sudah pasti ramai antara kita malah seluruh dunia memandang negara Jepun sebagai sebuah negara yang maju, moden dan syarat dengan aktiviti-aktiviti perindustrian. Tetapi itu tidak membuatkan sektor pertanian di Jepun kurang penting. Jika kita dapat lihat, lebih dari 40% tanah diusahakan untuk tanaman padi, hasil sayur-sayuran dan juga ternakan. Jepun yang mempunyai 4 musim sememangnya memberikan satu nilai tambah kepada hasil tanaman mereka, terutama ketika musim sejuk. Pada musim ini, hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan juga hasil tangkapan laut menjadi lebih berkualiti.
Di Jepun, antara hasil pertanian yang menjadi kegemaran adalah seperti sayur kobis, bayam, kentang dan daikon atau lobak putih gegasi. Kalau anda berada di Jepun, terdapat satu tempat yang anda boleh beli hasil pertanian yang segar, iaitu di sebuah pasar tani yang dipanggil Arurun Hatake yang terletak di Bandar Jotsu, Jepun. Apa yang menariknya, pasar ini adalah tempat di mana kesemua hasil tanaman yang diusahakan oleh petani tempatan dibawa dan dijual. Tiada orang ketiga, memang segar dari petani terus ke pelanggan. Selain sayur-sayuran, pasar ini juga menawarkan pelbagai jenis tangkapan laut yang segar. Di sini anda boleh membeli pelbagai jenis ikan, ketam, udang dan gamak laut pun ada. Lokasi Bandar Jotsu yang terletak berdekatan Laut Jepun sememangnya menjadikan tempat terbaik untuk mencari makanan laut. Tujuan utama pasar tani ini ditubuhkan bukan sahaja menawarkan produk pertanian terbaik kepada pelanggan, tetapi ia juga dapat meningkatkan ekonomi pertanian di samping dapat mempromosikan hasil mereka kepada pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Di sini bukan ada pasar tani sahaja. Jika anda ingin merasai menu vegetarian, terdapat sebuah restoran iaitu Rika no Sato yang terletak hanya bersebelahan dengan pasar tani ini. Kalau nak tahu, bahan-bahan mentah seperti sayuran dan makanan laut kebanyakannya diambil terus dari pasar. Jadi tak perlulah nak risau mengenai kualiti dan juga kesegaran menu yang disediakan di sini. Menarik kan? Industri pertanian di Jepun ini sememangnya bersaing rapat dengan industri utama yang lain. Tapi apa-apa pun, jika anda berada di Jepun, jangan lepaskan peluang membeli dan rasai hasil tanaman yang segar ini. Yes, daripada itu dia. Jepun tu. Situasi di sana bagaimana nak makan sushi dan sebagainya. Akan tetapi kita yang kat sini ni akan terus bersama-sama dengan anda. Di depan kami ada aiskrim dan kita ada Banyak Chef Anis yang akan menjadi juri bagaimana kita nak menghiasi aiskrim ni lah kan. Bagi saya kalau kat rumah masukkan je. Masuk tak ada masalah sebab ini. Tapi sambil-sambil kita nak buat ni, kita nak berborak lah juga dengan Chef Anis ni kan. Sebab kita sebenarnya satu bila PKP ni tak dapat nak jemput orang ramai-ramai datang sini. So ni peluang dapat jemput Anis ni, settle lah kan. Betul. Jadi sebagai seorang chef selebriti dalam PKP ni sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang chef buat di rumah selain daripada masak tu? Betul ramai nak tahu kan? Saya sebenarnya memang saya masak je. Masak je? Saya masak je because you know mula-mula memang tak ada mood langsung. Mula rasa macam just nak makan pizza, nak order setiap hari je. Nak order tak nak masak nak order. Rasa macam sebab bila masuk dapur tu ingatkan kita tentang kerja. Bagi I lah ingatkan I kan macam alamak aku tak pergi kerja dah lepas ni. So macam stres tau. Tapi lepas tu tengok macam memasak ni adalah terapeutik buat ramai orang. Macam kita tengok waktu PKP start, bukan je kat Malaysia, waktu lockdown start di seluruh dunia, ramai orang memang masuk dapur dan cuba macam-macam. Jadi saya terus cakap macam, okay, you know what, this is masa untuk you berbakti buat untuk semua orang lah. Okay, kongsikan lebih resepi. So, I buat macam-macam. Waktu bulan puasa tu, I buat a series of sahur videos. So, I bangun pagi untuk record sendiri, edit sendiri, masak sendiri, kemas sendiri, semua sendirilah. Buat roti canai dan macam-macam lagi. Dan ramai sangat orang dah cuba benda-benda yang macam benda yang simple, yang logik lah orang boleh buat. Orang ingatkan macam kena pergi kedai untuk beli. So sekarang ni orang boleh buat. Kalau chef masak, dia jadi kat Facebook, chef masak hari ni jadi. Kalau kita buat, chef ataupun kita masak tak jadi apa hari ni. So jom kita nak dekor aiskrim ni. Sebab chef pun kata tadi terapeutik kan. Jom kita buat terapeutik sebab aiskrim pun terapeutik juga. Sebab ini pun aiskrim coklat tu. Aiskrim coklat. Aiskrim coklat. Aiskrim coklat sedunia. Aiskrim coklat sedunia. Aiskrim coklat sedunia kita. Apa ambil tu? Tak sebab nak dekor kan? So lain-lain sikit lah. Okay, tak apa. Saya kalau dekor saya tak cantik hari ni chef. Sebab aiskrim ni dah lembik tu je. Aiskrim lembik lagi senang lah. Oh ya ke? Ya ke? Tengok skill chef mengambil aiskrim pun dengan penuh terapi. Habis ni dah salah kan? Dia kena ada air panas. Patut yang bawah tu yang cantik. Ada air panas supaya you boleh scoop dia cantik-cantik.
Okey, Itu sama dah. ada. Ui, dahsyatnya. Kita Macam ni tengok saya pun. kalah awal-awal lah ni. Tak was, tengok Anis scoop pun kita tengok macam ya Allah tenang kan. Puas hati ya scoop tu. Nak try. Buat macam ni. Okey. Boleh macam ni ah. Okey, cantik ni. Alright. Alright, chef. Selain daripada yalah orang selalu aiskrim ni memang kita beli. Tapi sebenarnya nak buat aiskrim ni susah ke? Chef pernah share kan Of course. Tak pernah share lagi. Okey. Okay, sebab I ada ice cream maker. Oh, So okey. tak semua orang ada ice cream maker, tapi ada banyak cara yang boleh senang untuk buat ice cream, okey? So Senang. kita perlukan susu, Okey. kita perlukan krim. Kalau nak buat ice cream coklat, kita perlukan cocoa powder. Alright. Okey. So kita just kena warmkan, panaskan, suamkan ais krim dan juga susu. Kemudian kita campur dengan cocoa powder, gaulkan. Okey. Kemudian simpan dalam freezer. Okey. Yang tu je. Oh, campur-campur lepas tu freezer je. Simpan dalam freezer. Oh, dia lepas tu yang kalau yang alat-alat mixer tu dia jadi untuk apa saja? Dia just Untuk mix sajalah. cepat lah. Oh, cepat Untuk je. cepat. Oh, So, kenapa dia susah ke? Dia susah ke? churn. Okeylah. Kalau you nak tekstur aiskrim yang cantik. macam elok, cantik, Oh. perfect, then memang you perlukan something untuk churn kan lah. Tapi ada Okey. satu hack yang bagus, which is you perlukan bag yang boleh seal, resealable Okey. bag. Bag. Dua bag resealable bag. Okey. Macam yang tu yang plastik yang you boleh masukkan. Lucina boleh nampak tu kan. Okey. Lucina tu. So satu kecil, satu besar. Alright. So kat dalam kecil punya, you letak krim, you letak coklat, cocoa powder ataupun melted chocolate dengan gula ataupun susu pekat. Okey, you letak dalam bag kecil tu. Bag kecil tu you masukkan dalam bag besar, Okey. letak ais kat luar. Oh. Okey, ais kat dalam bag besar tu. Okey. Lepas tu letak garam. Dalam bag besar tu ada ais, lepas tu ada bag kecil tu. Betul. Okey, garam dekat ais tu supaya ais tu tak cair cepat. And then you kocak dia. Oh. Dalam 15 minit you boleh dapat ais. Oh, macam tu je? Yes. On the spot Yes, dia boleh... kocak. Wow. Tapi magic. banyak tenaga lah. Kena banyak tenaga. 15 minit lah. Banyak kocak lah. Penat lah, bersenam lah. Boleh lah tu buat bersenaman dekat tu Itu kan, adalah bertanya-tanya ni. cara, orang kata manual punya cara untuk churn aiskrim lah. Oh, okey. So, bermakna kita boleh buat aiskrim kita sendiri sebab selalu ialah kat Malaysia ni terkenal aiskrim Malaysia. Tak tu itu yang paling basic. Potong Settle. sendiri. Settle lah kan? Aiskrim Milo yang tu Yeah. sedap. Itu yang paling tradisional daripada dulu Yes. sampai sekarang lah. Okey. Satu sudu, Muaz. Satu sudu. Nak menghias ni, ni kan tak nak kalah. Tapi penting ke chef sebenarnya untuk aiskrim kita nak kena hias. Bagi saya kalau nak makan ni aiskrim saya makan je. Saya tak tengok hiasan dia pun. Saya selalunya tak lah. Tak. Kalau aiskrim tu sedap tak perlu hiasan Tak perlu kan. hiasan. Dia aiskrim yang tak sedap yang banyak hias ni lah. Tapi untuk budak-budak, sekarang ni kan kalau macam ramai mak bapak tak boleh bawa anak-anak Betul. keluar. Lepas tu aiskrim ni juga adalah salah satu benda yang favorite kanak-kanak lah. So kita boleh lah nak bagi dia orang lebih Creativity. suka. Rasa macam kita beli kat kedai, boleh lah hiaskan. Isi masa kat rumah kan. Betul? Suruh diorang hias Boleh aiskrim buat ni. ice cream cake, yes. Ataupun this thing called ice box cake. Dia just macam guna biskut, biskut apa-apalah biskut yang soft, yang tak keras sangat. Okey. And then you letak dekat dalam acuan, you letak biskut tu, lepas tu you layerkan dengan aiskrim, lepas tu simpan dalam freezer. Okey. So biskut tu akan jadi lembut sebab dia akan serap liquid dari aiskrim ni. Yes. So dia jadi macam aiskrim cake. Boleh cuba. Kalau Mesti korang ada- tak ada jual, crunchy-crunchy bagi ke? I percentage. Okey, dah sekarang ni kita nak judge. Udah judge dah? Nak judge dah? Okey, Dah nak judge. okey. Sebab bagi saya lebih kurang sama je sebab menu kami ni menu yang sama. Rasa pun sama sebab daripada kilang yang sama. Cuma seninya berbeza. Seninya berbeza. Come on. Ya. Okey, Saya okey. namakan saya punya aiskrim ni adalah aiskrim kasih sayang makan tak sudah putus terpaksa. Dah tahu dia mesti ada kasih sayang. Saya Yes. bajet dah betul. Saya adalah sekelilingnya penuh dengan cinta. Oh. Wow. Oh, tu Muaz susahnya eh, judge Muaz eh. ni. Okay, Muaz punya tu. Okay, saya punya teratur je juga nampak Tapi teratur. betul loh kalau Saya kita rasa dua-dua ada kesenian dia tu sendiri. Yes. Dua-dua macam berbakat lah. Terima kasih chef. Yang Chef ni pandai boleh jual jaga kat hati kita budak-budak. orang. Tapi selalunya kalau kita buat surprise kat orang tersayang, sayang aiskrim mesti orang suka kan? Mesti dia orang suka. Tapi kalau kena kasih satu bekas macam ni. Yes. Satu macam ni, I cakap tolong simpan balik. Ni macam sangat macam ni. Ni PKP je.
Dah seronok lah dengan Anis kan. Kalau sembang pasal aiskrim pun dah macam-macam boleh dapat. Apatah lagi masakan yang lain kan. Yes. Tapi tu lah, siapa nak tengok perkembangan Anis, boleh kat social media, boleh Anis kongsikan? Boleh. Saya dekat Instagram dan juga Twitter. Anis_Nabila. Dekat Facebook boleh cari official Anis Nabila. Dan saya memang kongsi banyak. Cuba tengok tu semua video-video masakan saya. Macam-macam saya buat. Yang baru ni ayam ros. Ayam Ayam ros? Ayam, dia macam ayam kapitan. Yang tu rempah semua saya buat sendiri. Wow. So boleh tengoklah, lepas tu boleh masak untuk orang-orang yang tersayang. Ni kena bawa ke sebuah. Terima kasih, Chef. Chef, ni kita punya executive producer kita, Kak Izzah pun salam kat Chef. Wah, Dia kata dia tengok kita sekarang ni, mungkin korang ada pengalaman dulu bekerja sama kan. Apa pun kita berehat dulu. Kejap lagi kita akan bersama. Thank you, Chef. Thank you so much. Silakan, selamat hari aiskrim coklat sedunia. Saya punya yang besar ni. Bicara hatiku, ini takkan mampu lepaskanmu dari genggamanku, meracuniku karena kau kan pergi. Hujan yang menyentuh hingga ku dengarkan hanya kamu yang aku cintai dan membawaku berpaling darimu. Biar hanya aku yang tahu pedihnya kisah cinta kita yang diputar masa. Detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita, namun kita takkan bisa bersama. Hanya cintaku menusuk jantungku ini hingga rasaku memilih hatimu. Hujan yang menyentuh hingga ku dengarkan hanya kamu yang aku cintai dan membawaku berpaling darimu. Rasaku terpalit dengan katamu, angin lebur di jiwaku, rasa hatiku kian merapuh. Biar hanya aku yang tahu pedihnya kisah cinta kita yang diputar masa. Detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita, namun kita takkan bisa bersama.
Jika ini takdirnya, korang berdua telah pun dijodohkan di set ini. Jarak social. Kami terima seadanya. Imam dah ada. Ha? Wali tinggal. Oh, Imam baju hijau ni. Dia nampak macam K-pop tapi dia Imam ni. Tak ada saja je gurau-gurau. Okey. Ini dia kita sama dengan Azam dengan Cheryl. Apa khabar semua, sihat bang? Alhamdulillah. Ya, kita dengarkan ni pun baru rilis kan lagu ni kan? Baru. So cerita sikit macam mana jika Jika ini takdirnya. Jika ini takdirnya. Secara keseluruhan tadi korang dengar kan. Pasal cinta lah. Pasal cinta lah. Tapi cinta kali ni tak kesampaian. selalu macam Tak tu, boleh bersama. Tak boleh Tak bersama. boleh bersama. Aduh. Dah bercinta pernah tak boleh bersama. Leceh lah percintaan ni. Aduh. Hai. Okey, jadi macam mana menggabungkan korang berdua? Selalunya untuk duet ni, dia kena suara tu penting lah kan sebab nak tengok bagaimana gabungan berdua ni. So, atas idea siapa? Company ke ataupun korang sendiri? Pada awalnya kami dapat tawaran daripada label sendirilah yang nak rekod lagu duet kita baru. Jadi mula-mula saya dapat tu saya dengar Cheryl suara ni. Sebab suara dia lembut. Betul. Saya punya kan suara macam strong sikit kan. Jadi macam bukan I mean so nampak chemistry jangan itu. So Gaduh-gaduh manja. saya rasa macam saya tak pernah lagi duet dengan Cheryl apa-apa lagu pun. Saya pun tak pernah. Jadi ini adalah kolaborasi pertama kami lah. Okay, so Cheryl pula macam mana rasanya tentang lagu ni? Sebab secara saya rasa terangnya dengar pun sedap lah harmoni ni. So Cheryl dapat pendapat untuk buat lagu ni okey tak? Syara rasa okey kot sebab Syara macam senang nak bekerjasama dengan Azam Syam. Kita orang macam ada chemistry lah orang kata. Chemistry. Kita tak, korang selalu ni pernah berjumpa lah kan sebelum ni? Benar. Kat Kita show. orang dalam label yang label yang sama. Label yang sama, betul. Tapi betul lah suara awak ni lembut betul. Bercakap pun, nyanyi lebih kurang sama kan? Betul. Okey. Jadi dalam rangka promosi sebab kita tengok ini cabaran dia dalam PKPB ni, PKP ramai penyanyi-penyanyi yang terpaksa hentikan seketika promosi dan sebagainya ataupun dengan media yang lain. Macam mana dengan korang punya promosi ni? Setakat ni kami ini Baru promosi je. yang pertama. di TV lah. Sebab sebelum ni kami buat secara online lah, Online. Skype saja. Daripada situ banyak juga promosi daripada Skype lah. Adalah 2-3. Ni sekarang ni kami akan teruskan promosi lagu ni. InsyaAllah kalau siapa yang nak ni boleh tengok MV kami. Jika ini takdirnya di YouTube Rusam Music. Kita pun pernah ramai dah juga tontonan di YouTube. So macam mana pula sebenarnya creation untuk lagu ni ada tak korang yang berikan ilmu sekali untuk apa menyumbangkan ni? Pada awalnya sebenarnya kalau semua tengok MV Jika Ini Takdirnya adalah cebisan daripada sambungan daripada episod Rusa After Class. Kami ada short Kita orang ada macam YouTube buat series. Short apa panggil? Short YouTube Sketch series lah macam lakonan. Yep. So ini ending dia. Sambung dia. Bagus lah untuk YouTube channel company maksudnya dia berterusan. Yes. Besi dia itu taktik bagus. Taktik baru sekarang ni. Tapi ada tadi orang tanya, awak punya gaya ni macam Dato' Ahmad Jais lah ini. Ya. So adakah Dato' Ahmad Jais tak maksudnya trademark. Bila orang dah cakap macam tu trademark tu. So kita nak tengok macam mana trademark awak atau kebetulan ni macam mana? Sebab saya memang kalau sekarang saya banyak lebih kepada ini trademark saya. Hang Chief. So orang dah nampak maksudnya bagus, good impact. Kalau Cheryl pula, saja nak tanya pula. Kalau Cheryl perjalanan untuk PKP ni, macam mana pula sebagai penyanyi? Macam mana perjalanan? Setakat ni macam kalau ada rakaman, Syara record dekat rumah lah macam rumah. biasa. Macam cover. Awak dekat sini Dekat Lembah Kelang ke rumah kat mana? Kat luar daripada? Kat Petaling Jaya. Petaling Jaya. Okey. Petaling Jaya tu Azam? Petaling Jaya? Saya Sungai Besi. Dekat lah tu. Dekat lah. Rentang lagi tak payah online. Tak payah. Apa lah kita ni? Tapi sekarang memang ramai yalah penyanyi-penyanyi semua buat recording daripada rumah. Saya nampak semua dia cover pun by rumah apa semua. Secara automatiknya korang pun dah boleh pandai teknologi. Korang pun belajar apa kan? Work from home. Work from home. Kami pun biasa record cover dekat rumah Cover pun. memang kat rumah je. Standard lah kalau dah penyanyi kan. So seterusnya ada tak nanti ada plan untuk kolaborasi lagi dalam waktu macam ni ke ataupun nak fokus dulu bagi produce apa-apa promo dulu sikit-sikit ataupun dah sedang kerja sedang buat penghasilan lagu berduit lagi ke? Mungkin kita orang promo dulu kot untuk lagu ni sebab lagu ni pun masih baru. Dan kami juga tunggu feedback daripada semua pendengar. Kalau nak lagi memang kami buat lah. Sebab macam ada lagi je dah babai dekat van tu. Mungkin akan datang balik ke kan? Ramai tu Anda kena tengok video klip tu. Dia dah Ini kita tengok sekarang ni adalah music video dia. So simple lah juga kan sebenarnya kan.
Oh, ni semua daripada kira yang pelakon-pelakon ni semua artis bawah Rusa ke? Artis bawah Rusa. Oh, okey. Oh. Kena tengok. Ni semua pernah tu Cheryl lah tu. Ya ilaha illallah, kau budak betul lah kau ni kan. Nampak? Oh, seorang sedih pengawas. Jangan bohong, pengawas takkan macam ni pengawas ambil nama bercinta kat sekolah kan? Lepas tu lah rasa cinta tak kesampaian. Tapi mana tahu kesinambungan lepas ni ada pula cinta menjadi juga kahwin. Ada dia. Kahwin kan? Tapi kan, macam Shelly sendiri kan, sebab saingan awak ni saya rasa ramai. Awak pun sama juga. Kan? Maksudnya batch-batch awak ni ramai. Macam mana nak membezakan maksudnya kekuatan dari segi cabaran apa semua? Kalau nak macam suara awak 90s, suara yang lembut-lembut macam ni pun ramai. So, selain daripada trademark handkerchief ni yang kita dapat sedar lagi ni, apa lagi macam awak sendiri? Saya tak ada trademark lah. Macam mana? Kena cipta Kena awak kena cipta ke? Sebenarnya trademark awak adalah suara awak je. Oh, ya ke? Awak menyanyikan lagu-lagu asli banyak ke? Lagu macam mana? Ada Lagu-lagu semua, ballad? boleh. Semua boleh? Betul, kita perasan sebenarnya Cheryl antara yang memang suara lembut. Betul. Lepas tu Azam pula suaranya jangan melantang juga kan. So lepas ni korang nak bawa genre yang ada bawa lagu rancak tak? Tak ada. Ada plan ke? Saya rasa saya ada plan. Mungkin ada. Kita orang Cheryl lemah lembut je. Ya, macam tu lah. Ini start girlfriend bagus ni. You nak makan mana? Ikut you lah. Senang kan? Senang nak jaga. Cheryl macam mana? Ada tak nak try nak explore? mungkin ada juga. Saya rasa teringin juga nak try yang rancak. Lain sikit lah. Sebab suara saya lembut kan. Betul. Mana tahu boleh Mana kan ada kita start try. menari-menari yang simple. Kan? Mirza Pin ke TikTok. Tak payahlah TikTok. Tak payah. Cheryl budak baik. Cheryl budak baik. Dia budak baik. Budak baik lah. Tak Dia tak payah. terasa ni main TikTok. Tapi sekarang macam korang itu antara media promosi lah kan? Yang semua Azam channel baru korang start. Azam baru start TikTok. Ya. Kau buang betul. Okey, jadi selepas ni saya rasa bila dah mula kat sini insya-Allah lah ini bermakna dia orang ni nak bagi tahu kat orang juga maksudnya korang dah boleh keluar, korang dah boleh promosikan lagu-lagu apa semua kan. Betul ni bolehlah jumpa fans. Tak boleh. Belum lagi. Social distance. Semua jangan buat perangai tu. Jangan. Lagi ada yang buat. Betul. Semua belanja menyanyi je lah kan. Belanja nyanyi dekat Instagram apa semua lah kan. Itu pun ramai kat approach dapat sebenarnya kan. Kira ini adalah satu peluang lah untuk kami. Kalau ada dah boleh mulalah start promosi. Kepada artis-artis yang ada lagu baru mungkin dah boleh juga start promosi kan. Betul. Ya, kita harapkan lagu ni pun akan jadi lagu kenangan korang ni. Lagu semasa COVID 19 ni PKP ni kan. Lagu ni okey, kita macam ni. Kita ambil positif lah. Lagu ni kalau tak naik dalam masa sebulan dua, dia mungkin akan naik masa 5 bulan, 6 bulan. Sebab kena sentiasa positif kan. Lagu ni dia begitu. Saya tengok korang pun tak pernah mengalah macam ada je lagu. Ada je lagu. First lagu pada tahun 2017. Ya betul. Cinta Sejatiku, lepas tu Cinta Sejati buat sendiri eh? bukan. Belum lagi. Saya tak kompos lagi, tak pernah kompos lagi. Oh. Tapi ingat nak try lah. Lepas tu cerita Biar Saja single saya. Lepas tu ini single duet. Okey. Ini duet pertama saya lah. Awak pun bermula pada tahun 2015. Lagi lama sebenarnya. Sebenarnya sama. Tapi sama macam-macam sama. Banyak orang kata dalam lagu ni kena ada chemistry. Baru best. Saja minta maaf Cheryl ke apa. Siapa peminat Cheryl dengan Azam ni saya minta saja dah gurau-gurau kan. Nampak macam adik-adik ni sebab kita orang sebaya je. So ni kita kongsikan social media IG masing-masing, tengok apa perkembangan kita tengok Azam. Okey, kalau siapa yang nak follow Azam boleh follow di Instagram Azam @azzam_syam. And then Twitter Azam Syam. Lepas tu TikTok. Kena. Semua ada. Azam Syam je. Alright. Ke Cheryl pula? Okay, nak ikut perkembangan Cheryl boleh follow di Instagram, YouTube. TikTok pun ada juga sebenarnya. Tapi tak aktif lah sekarang. Tak payahlah Cheryl dah baik lah. Okey je lah. Cheryl dah baik. Tak budak baik pun boleh pergi sana. Betul. Ada apa challenge mengaji Quran. Betul. Ada je. Ada. Manfaatkan peluang tu untuk benda yang baik. Cheryl mengaji Okey, jadi untuk anda semua terima kasih yang bersama dengan kami semua yang menonton live di Facebook. Terima kasih banyak-banyak rakan kita yang ada hantarkan komen. Jadi all the best juga untuk korang berdua. Terima kasih. Ya, jangan mudah mengalah, terus berusaha okey? Sebab kita
nak dengarkan lagu seterusnya dengan Azam. Biar saja. Tapi kita nak jumpa semua tetamu. Kita nak potong kek, nak raikan birthday TV3. Kita potong kek sana. Kita tinggalkan Azam kat sini. Biar saja dia kat sini. Kita semua makan kek. Biar dia kat sini nyanyi. Nyanyilah seorang-seorang. Azam. Silakan. Terus hancur segala impian telah kau musnahkan, segala harapanku. Andai mampu ku putarkan waktu, sekali ku percayakan bicaramu. Pergilah, biar saja hatiku terluka. Mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Sempurna terbina ikatan yang bahagia telah kau musnahkan, segala cinta hatiku terluka. Mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwa.